Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Najiah binti Azmi. Nombor metrik 1172270. Hari ini saya akan membentangkan e-book pejuang saham yang bertajuk Bullish Engulfing. Bab 1 ialah pengenalan. Di sini saya akan menerangkan apa itu candlestick dan bullish engulfing. Apa itu candlestick? Candlestick sangat penting bagi pelabur untuk menganalisis carta dengan tujuan memberi gambaran yang lebih bagus kepada peniaga dan menunjukkan pergerakan harga instrumen keuangan. Candlestick juga terbentuk daripada buka, tutup, tinggi dan rendah. Pelabur juga boleh menentukan trading plan berdasarkan trade yang dikenal pasti melalui candlestick pattern. Di dalam gambar ini, terdapat dua candlestick yang berlainan warna. Candlestick yang berwarna putih merujuk kepada bearish iaitu pasaran saham semakin menurun. Di mana tutup berada di atas dan buka berada di bawah. Manakala candlestick yang berwarna hitam adalah bullish di mana pasaran saham semakin menaik, tutup berada di bawah dan buka berada di atas. Real body pula merujuk kepada strong buying dan selling pressure. Bullish engulfing. Engulfing pattern ialah sejenis reversal candlestick pattern. Engulfing ini adalah candlestick yang memerlukan lebih daripada satu candlestick. Ini adalah contoh bearish candle dan bullish candle. Bullish engulfing terdiri daripada dua candle yang terbentuk dengan sempurna. Candle ini juga boleh dikenal pasti dengan signal reversal harga yang sangat jelas. Ianya boleh dilihat apabila lebih banyak pembeli berbanding penjual. Daripada situ, pelabur dapat mengenal pasti lebih banyak candle bullish engulfing. Carta ini menggambarkan candle bullish engulfing yang terbentuk apabila uptrend yang menunjukkan continuation signal dan di situ pelabur dapat melihat perubahan downtrend kepada uptrend. Bab kedua ialah kaedah dan strategi. Yang pertama, kaedah membaca bullish engulfing. Yang kedua, pergerakan pasaran apabila corak bullish engulfing muncul. Yang pertama, kita akan melihat kaedah membaca bullish engulfing. Di dalam carta ini menunjukkan candle bullish engulfing berada dalam keadaan uptrend, di mana bullish engulfing menelan candle yang berwarna merah iaitu bearish engulfing. Yang kedua ialah pergerakan pasaran apabila corak bullish engulfing muncul. Kita perlu memahami pergerakan pasaran. Yang pertama, candle pertama mempunyai badan yang pendek manakala candle kedua mempunyai badan yang panjang. Candle menunjukkan penurunan dalam downtrend dengan momentum penurunan yang lemah. Candle bearish ialah body yang pendek menunjukkan penjual tidak mampu untuk menampung harga lebih rendah, manakala candle bullish yang panjang
muncul selepas candle bearish menyebabkan ianya menelan candle sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa pembeli telah masuk dan penjual telah keluar disebabkan tidak mampu bertahan dengan harga tersebut. Yang kedua, corak candle bullish engulfing muncul dalam downtrend jangka masa yang panjang. Pelabur sering memilih untuk menjual kerana pasaran berada dalam downtrend. Downtrend akan menurun lebih rendah sebelum reversal berlaku. Sekiranya harga menurun, kemungkinan harga akan memasuki zon overbought dan reversal akan berlaku. Yang ketiga, pada waktu yang tidak dijangka, jumlah urus niaga yang besar boleh menyebabkan harga menaik secara mendadak. Ini menunjukkan isyarat uptrend akan berlaku peningkatan. Yang keempat, candle bullish engulfing muncul di bahagian sokongan. Pelabur menjangkakan harga akan naik di bahagian sokongan. Ada kalanya pelabur akan membeli apabila harga menembusi sokongan secara menaik. Bab 3. Aplikasi dalam saham. Yang pertama, cara setting bullish engulfing di trending view. Yang kedua, jenis time frame. Yang ketiga, kenapa perlu memilih time frame. Yang keempat, strategi menggunakan time frame. Mari kita lihat bagaimana cara setting bullish engulfing di trending view. Langkah yang pertama, kita perlu login masuk ke dalam trending view dan kita perlu menekan penyaring dan memilih penyaring saham. Langkah kedua, di dalam gambar ini terdapat 3 anak panah yang berlainan warna. Anak panah yang berwarna kelabu menunjukkan jenis time frame. Kita boleh memilih sama ada kita ingin melihat dalam hari, minggu ataupun bulan. Anak panah yang berwarna kuning menunjukkan negara. Kita boleh memilih mana-mana negara. Anak panah yang berwarna hijau pula menunjukkan penapis. Langkah ketiga, selepas kita menekan penapis dan saya memilih teknikal untuk melihat corak dan selepas menekan corak, di sini kita dapat melihat pelbagai jenis corak dan saya memilih bullish engulfing. Selepas selesai 3 langkah tersebut, kita akan dapat melihat pelbagai company yang keluar yang menunjukkan di dalam carta itu terdapat candle bullish engulfing. Di sini saya sertakan contoh salah satu syarikat yang di dalamnya terdapat bullish engulfing. Seterusnya ialah jenis time frame ada 4, iaitu minit, jam, hari dan saat. Di sini ada contoh di trending view jenis time frame mengikut saat, minit, jam dan hari. Seterusnya, kenapa perlu memilih time frame? Yang pertama, pelabur menggunakan sistem clamping iaitu mendapatkan keuntungan yang kecil. Oleh itu, pelabur membiarkan transaksi terbuka dan tertutup dalam tempoh yang cepat. Kebiasaannya, pelabur menggunakan time frame 1 minit, 5 minit ataupun 30 minit. Yang kedua, pelabur menggunakan sistem day trading. Day trading bermaksud membuka dan menutup transaksi dalam hari yang sama. Day trading sesuai menggunakan time frame 4 jam atau 1 hari. Yang ketiga,
Pelabur juga menggunakan sistem swing yang membolehkan terjadinya buka dan menahan transaksi sehingga beberapa hari, minggu dan bulan. Mari kita lihat time frame hari. Candle bullish engulfing terbentuk dalam carta ini berada dalam keadaan uptrend di mana pelabur sedang entry di dalam pasaran. Di situ harga sedang naik ke RM3.49. DP Harma menunjukkan uptrend pada candle bullish engulfing kerana terdapat counter yang terlibat dalam pembuatan vaksin. Pelabur perlu stop loss pada harga RM3.49 ataupun RM3.47. Sekiranya pelabur tidak menjual pada waktu itu, kemungkinan pelabur akan menanggung kerugian yang sangat besar. Yang kedua, time frame minggu. RK mempunyai daya uptrend di mana pelabur sedang entry dalam pasaran pada time frame minggu. Ramai pelabur membeli pada harga 33 sen dan harga terus naik sehingga ke garisan resisten. Akan tetapi, terdapat long lower shadow yang akan menunjukkan harga menurun dari 42 sen. Oleh itu, semasa harga berada di garisan resisten, pelabur perlu mengambil peluang untuk menjual. Yang ketiga ialah time frame bulan. Terdapat pembentukan candle bullish engulfing dalam carta ini di mana bodi yang sedikit panjang berbanding candle sebelumnya dan shadow yang sangat panjang ke atas. Pelabur entry dalam harga yang rendah iaitu 10 sen untuk melabur dalam masa sebulan kerana mereka membeli dalam volume yang sangat besar. Pelabur masih menunggu harga 14 sen yang akan mencecah garisan resisten dan pelabur akan menjual pada harga itu kerana ingin mengaut keuntungan yang sangat besar. Seterusnya, mari kita lihat strategi menggunakan time frame. Yang pertama, time frame membantu pelabur dalam menetapkan risiko yang lebih sesuai dengan peluang harga yang tertera di carta. Yang kedua, pelabur perlu menyesuaikan nisbah risiko dengan menggunakan carta harian untuk mengetahui trade dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, pelabur jangka masa pendek boleh menggunakan carta harian kerana kecenderungan mereka membeli dan menjual dalam beberapa minggu atau bulan. Mereka akan melakukan trade untuk beberapa kali dalam seminggu. Yang keempat, pelabur jangka masa sederhana menggunakan carta mingguan kerana pergerakannya tidak terlalu agresif dan tidak memerlukan komitmen yang tinggi. Mereka suka memegang saham dengan harga yang rendah sehingga beberapa bulan. Mereka melakukan trade sebanyak 2 atau 3 kali sebulan. Yang kelima, time frame juga membantu pelabur untuk merancang entry memasuki pasaran. Pelabur boleh menggunakan time frame yang lebih besar untuk menentukan arah pasaran. Kesimpulan, yang pertama, kita perlu memahami corak candlestick supaya semasa menganalisis carta mudah untuk kita mengetahui harga open atau close. Yang kedua, bagi newbies trader, mereka digalakkan mempelajari candle bullish engulfing kerana ianya sangat mudah difahami. Yang ketiga, kita boleh menggunakan platform TradingView kerana ia sangat mudah digunakan dan terdapat ruang komen yang banyak membantu kita dalam menganalisis carta.
Yang keempat ialah time frame juga memainkan peranan yang sangat penting bagi membantu pelabur dalam menganalisis carta di dalam pasaran saham. Sekian, terima kasih daripada saya.